Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. Untuk mencari Akif yang naik ke atas melangkah overlapping dengan cukup-cukup baik sekali lagi. Satu crossing. Akif! Satu sama. Ramadan mencuba terus. Oh, wow! Jadi untuk episod pertama ini saya ingin menceritakan atau berkongsi dengan anda, berkongsi dengan pendengar di luar sana. Mungkin anda mendengar hari ini, mungkin mendengar esok, saya tidak tahu. Dan mungkin 10 tahun akan datang ada individu yang ingin mencari atau mencari kisah yang di sebalik tabir, kisah ataupun penceritaan yang wujud yang mungkin anda tidak tahu, yang tidak dipaparkan melalui media-media sosial kami, yang hanya memaparkan berita ataupun perkara-perkara yang berkenaan perkara-perkara rasmi sahaja. Tapi hari ini saya suka untuk berkongsi dengan anda pengalaman saya, perasaan saya, apa yang kami lalui pada penyertaan sulung Kertih FC dalam Terengganu Amateur League 2019. Baiklah, penyertaan ataupun debut Kertih FC adalah perlawanan pertama pada 25 Oktober 2019, iaitu menentang pasukan Nur Farhan Football Club ataupun NFFC. Jadi Nur Farhan bukanlah pasukan yang calang-calang, ya. Tengok nama pun sudah tahu kelab adalah milik bekas pemain Terengganu dan juga pemain kebangsaan Nur Farhan. Ya. Jadi mereka sudah saya rasa menyertai edisi sebelum tu. Jadi mereka adalah pasukan berpengalaman dalam Terengganu Amateur League ini sendiri. Walaupun kami dalam Liga Premier ataupun Liga Perdana, boleh kita katakan adalah division kedua dalam hierarki TAL ni. Namun pasukan-pasukan yang ada dalam kumpulan yang sama bukanlah pasukan yang boleh kita ambil secara mudah. Jadi memandangkan kita ini adalah pendatang baru, pasukan yang baru dan tidak punya pengalaman yang banyak, tidak mempunyai pemain-pemain yang orang kata marquee player ataupun outstanding player-player yang punya nama yang besar dalam arena bola sepak tempatan, dalam arena bola sepak Terengganu sendiri. Jadi ini adalah satu cabaran yang sangat cabaran kepada pasukan yang muda seperti kami. Okey. Sebermula perjalanan pasukan Kertih FC pada hari perlawanan tersebut, kami telah berkumpul di pejabat kelab untuk memastikan semua pemain dapat bergerak dalam satu unit untuk ke lokasi perlawanan. Hari itu kita dijadualkan untuk bermain di Padang B di Kompleks Sukan Negeri Terengganu di Gombada. Jadi memandangkan jarak perjalanan yang jauh dan makan masa, tambahan pula hari Jumaat, jadi kita pasti suka untuk pasukan mendapatkan tempat ataupun makanan bagi satu pasukan sebelum perlawanan dimulakan untuk makan tengah hari. Malahan hari Jumaat kita dapat berhenti untuk beri laluan kepada solat Jumaat kan. Jadi itu adalah perkara-perkara yang pengurusan terpaksa fikirkan, rancangkan perjalanan supaya kita tiba ke lokasi ataupun ke Padang lebih awal untuk kita melakukan persiapan yang penting. Melakukan persiapan, melihat sekiranya ada perkara-perkara yang kita tertinggal. Jadi kita mempunyai masa untuk kita buat recovery. Okey, jadi dalam pukul 11 semua pemain-pemain telah berkumpul di pejabat dan pemain diberikan taklimat tentang perlawanan, diberi
taklimat tentang perjalanan pergi dan balik, dan kita telah memberi syarat bahawa sebolehnya kita mahu semua pemain bergerak dalam satu unit. Kerana ada tiga perkara yang telah dipikirkan. Pertamanya adalah kita telah memperuntukkan kos minyak untuk membawa pemain ni ke Kuala Terengganu atau Kuala Nerus pada perbelanjaan, pada kos bas. Jadi ia adalah satu perkara yang penting supaya kita dapat memastikan para pemain tiba di lokasi secara satu unit. Kita tak mahu ada pemain sampai awal, ada yang datang lambat, ada yang mungkin tak datang terus. Jadi kita tak tahu. Jadi oleh kerana pemain kita jauh kan, ada merata tempat tinggal mereka. Jadi kita perlu berfikir bahawa sesuatu perlu dilakukan supaya pemain tiba di tempat di lokasi pada waktu yang ditentukan dan pada jumlah yang mencukupi. Kedua, ia adalah untuk memastikan keselamatan pemain. Walaupun pemain kami dilindungi insurans, jadi insurans ni akan berperanan untuk melindungi para pemain sama ada ketika latihan, ketika perlawanan, ketika dalam perjalanan ke tempat latihan dan juga dalam perjalanan ke tempat perlawanan. Yang ketiga, pihak pengurusan berpendapat dengan bergerak dalam satu unit dalam satu bas, pemain mempunyai peluang dan ruang untuk mereka duduk bersama, bercakap, lebih akrab, team building, untuk team building supaya mereka boleh memperuntukkan masa pergi dan balik itu dengan sebaik mungkin, dengan mengukuhkan ikatan sesama mereka. Okey, jadi itu tiga perkara penting yang pihak pengurusan telah mengambil kira dan membuat keputusan supaya pemain bergerak dalam satu unit dengan menggunakan bas ke Padang. Okey, dalam pukul 11 selepas taklimat semua, pemain-pemain disediakan dengan makan tengah hari. Kami sediakan makan tengah hari kerana dalam perjalanan nanti for sure kita akan berhenti di mana-mana masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi masa adalah terhad untuk kami. Masa kerana jarak dan juga masa. Okey, jadi selepas semua pemain makan tengah hari, bas terus bergerak ke lokasi, ke Kuala Terengganu dan mengambil peluang untuk berhenti di Masjid Jambu Bongkok, sebuah masjid yang baru, ruang parking yang luas dan amat selesa lah. Sangat selesa untuk para pemain mendirikan solat. Seusai solat Jumaat dalam pukul 2 lebih macam tu, bas terus bergerak ke kompleks sukan Gombada. Dan kami tiba di sana dalam pukul 3 lebih macam tu lah. So bila tiba sana pukul 3 lebih, ya agak awal, pasal perlawanan akan dilangsungan selepas asar. Jadi bila kami tiba tu yang ada kanopi saja di Padang B. Pegawai perlawanan pun belum muncul. Mungkin awal lah pasal mereka semua berada di kawasan berdekatan. Even pasukan lawan pun tak nampak lagi. Jadi kami terlebih awal, tapi tak ada masalah. Itu bagus sebenarnya untuk kita mempersiapkan pasukan dan juga mempersiapkan keperluan yang perlulah. So ada pemain yang berehat, ada yang tidur ke, pejangan mata dalam bas, ambil tenaga ke, kan, berehat sebelum sampai waktu yang sebenar. Waktu kick off, kita dah nampak ada pegawai-pegawai perlawanan, pihak penganjur sudah mula sampai ke lokasi dan pengurusan pun mengarahkanlah pegawai-pegawai yang terlibat, yang bertugas itu untuk mendaftarkan pemain bagi perlawanan tersebut lah. Dan jurulatih juga mempersiapkan pemain-pemain, kitman, menyediakan pakaian dan semua mainkan peranan masing-masing lah. Alhamdulillah, satu kerja berpasukan yang
yang sangat bagus. Dan untuk makluman, kami bergerak di Kertih tu bukan semata-mata hanya pasukan tim bola saja yang datang, tapi ada sedikit beberapa keluarga lah, mungkin kita boleh kategorikan penyokong juga, ahli keluarga daripada pemain, penyokong-penyokong yang menyokong Kertih ni, masa tu tak besar sangat, turut sama datang ke Padang. Dan kami juga membawa pegawai-pegawai kami dari liga kami ke masa Amateur League tu untuk memerhatikan cara bagaimana liga TAL ni dijalankan. Kami juga membawa pegawai-pegawai teknikal kami, pegawai pengadil, pasukan pengadil kami dalam liga kami ada bawa bukan untuk mencari apa-apa kelemahan, tidak, itu tidak. Niat kami adalah untuk membawa pegawai kami untuk melihat perjalanan, dan sekiranya mempunyai apa-apa insiden ataupun pertikaian antara dua pasukan, jadi kita boleh mendapatkan pandangan, kita boleh mendapatkan nasihat teknikal daripada pengadil itu sendiri, kerana mereka adalah pengadil daerah Kemaman dan mereka bertugas dalam liga kita, dan kita rasa ini adalah satu perkara yang bagus untuk mereka meningkatkan ilmu dan dibawa ke liga kita. Dan juga sekiranya ada apa-apa isu, kita sebagai kelab boleh merujuk kepada mereka tentang pandangan. Mungkin kita cetek dengan ilmu kepengadilan, kita mungkin tidak aware, kita tak faham semua, kita tak tahu semua, kita tahu sebahagian, kita tahu yes. Tapi untuk tindakan yang lebih bagus adalah membawa pegawai sendiri, so mereka boleh bertindak sebagai penasihat. Jadi itulah pihak-pihak yang terlibat pada hari perlawanan yang kita bawa bersama, naik dengan bas, ada yang drive sendiri. Jadi nak beritahu, kita datang bukan hanya pasukan bola, tapi kita datang keseluruhan keseluruhan pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya dengan kelab tapi dengan liga kita. Okey. Nak jadi cerita pada game pertama ni, yang menariknya, kisah yang menarik yang ni sebenarnya, kenapa video ni wujud, saya nak menceritakan benda-benda yang orang tak nampak. Jadi pada hari pertama ni dah berlaku satu perkara yang agak, kita katakan, lucu lah kan, dan tak terfikir. Kami pun tak terfikir, di mana dua pemain utama first 11 yang kita senaraikan untuk bermain petang tu mengikut taktikal jurulatih tak dapat diturunkan kerana sebab teknikal, gagal membawa kad pengenalan. Nampak simple. Meskipun masa meeting tim tu, pengurus dah bertanya, okey semua dah bawa kad pengenalan, semua ada. Jadi it's not enough. Tidak cukup kalau sekadar bertanya. Jadi ada pemain yang tidak membawa kad pengenalan, maka mereka terpaksa digugurkan serta-merta, terpaksa digantikan dengan pemain lain. Dan tang-tang tu juga jurulatih terpaksa menukar formasi ataupun taktikal yang sepatutnya kita bermain lah. Jadi benda tu memberi kesan psikologi yang ada kesan jugalah pada kita sebenarnya. Jadi pemain tu pemain harapan. Mungkin kita boleh terima kerana Daniel dan Amir ni adalah pemain muda, belasan tahun, macam kadang-kadang tak bawa IC pergi mana-mana. Jadi Jadi yang Amirnya, kisahnya sebenarnya beberapa hari sebelum tu dia demam. So bila demam ni, dia pergi ke klinik. Makcik dia yang bawa dia pergi klinik. So makcik dia bawa lah dia dan bawa IC dia sekali. Masalahnya balik dari klinik, dia tak ambil IC dia dengan makcik dia sampai sudah sedar di Padang, baru sedar IC tak ada. Jadi benda tu boleh dimaafkan lah. Okay. Jadi mungkin menjadi pengajaran apa yang kita belajar itu. So semua perkara yang berlaku, yes, memang kadang-kadang masa berlaku tu kita rasa macam wah teruk, tapi sebenarnya ada hikmah dia.
So daripada situ kita belajar untuk next game, pengurus kena kutip IC. Make sure masa lunch, masa makan tu, masa meeting, semua kad pengenalan dipegang oleh satu pegawai saja untuk pastikan semua bawa. Pasal kita jauh, tak ada peluang untuk pergi balik ambil. Jadi kalau manager tu buat hilang, satu tim tak boleh main. Semua hilang. Baru pada muka. Gitu. Okey, bila kick off perlawanan tersebut, bila sepak mula, kita pengurusan, peminat dan juga semua kat bench ni memang tidak nafikan gementar. Tidak nafikan kami gementar, kami mempunyai satu perasaan yang risau tu tetap ada lah. Kerana ia adalah debut pertama kita. Penyertaan kami yang pertama. Dan kita tak tahu bagaimana pemain respon. Adakah pemain dapat settle down? Kita dah buat training, kita dah buat friendly. Adakah pemain dapat settle down lebih awal? Kerana perlawanan pertama biasanya sukar. Tambahan pula bermain di luar, bukan home kita bermain di luar, bermain di tempat lawan lah kita kata. Walau macam mana pun memang kita tetap akan ada rasa gementar tu tetap ada. Tapi saya nampak pemain ada keyakinan, pemain-pemain ada keyakinan melalui apa gaya percakapan dia orang, apa gerak badan dia orang, kita boleh tengok mereka yakin, dan itu saya sangat salut lah. Saya hormat, tabik dan rasa gembira untuk mereka. Tapi kita masih memerlukan outcome lah. After 90 minutes baru kita tahu macam mana. Jadi bermulanya perlawanan, pemain bermain dengan baik, kita possession, kita control. Untuk 10 to 15 minutes tu alhamdulillah nampak gameplay, walaupun dah bertukar, dah tukar beberapa pemain, namun kita pemain ganti tu masih mampu menggalas tugas. Jadi kita nampak itu kalau second string main pun kita rasa tak banyak beza dia. So kita yakin dengan apa yang dibuat, walaupun secara tiba-tiba. Kita percaya pada jurulatih masa tu. Jurulatih masa tu saudara Kamal Rodiatyan, dia sebagai head coach lah, yang mengendalikan pasukan, dibantu oleh Fadli dan juga jurulatih penjaga gol Bandin, Nordin Pidalah. Jadi perlawanan berlangsung dengan baik dan kita sebagai tambahannya berjaya menjaringkan gol pertama perlawanan tu melalui Tupet. Tupet dah ni dia memang baguslah. Tupet ni special dia. Tupet ni untuk pengetahuan semua, dia tak dapat berlatih dengan tim kerana dia masih study di UiTM Shah Alam. Jadi dia belajar kat sana. Dia cuma ada masa hujung minggu. Pada hujung minggu saja dia boleh balik bersama dengan tim. Kalau balik awal hari Khamis, bolehlah berlatih. Tapi kalau tidak, dia hanya pada hari Khamis malam saja dia boleh travel sampai pagi Jumaat di rumah. Pagi Jumaat dan pukul 10-11 tu dah kena ada di pejabat untuk team talk, team meeting, everything lah, sebelum kita dipacer daripada Ketih. Jadi satu pengorbanan yang bukan kecil lah. Bergerak dari Shah Alam, tidur dalam bas sampai sebelum subuh, tidur beberapa jam, bangun dan petang bermain. Dan dia berjaya menjaringkan gol pertama Ketih FC dalam TAL. Gol sulung dijaring oleh Tupak. Jadi gol tu memberi semangat lah. Memberi semangat, dan kita bertambah yakin. Pasukan makin bertambah yakin. Seterusnya perlawanan seimbang. Dan sebelum tamatnya separuh masa pertama, alhamdulillah
pemain jemputan kita Jojo telah berjaya menjaga gol kedua. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, gol pertama dijaringkan oleh Tupek ataupun Tuan Alif pada minit ke-15 perlawanan. Jadi pemain selepas itu nampaknya lebih yakin. Dia dah set tendang awal, alhamdulillah, dan itu kita berjaya menjaringkan gol. Kalau tak salah saya dari sebelah kiri dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Sebelah kiri pasukan KTFC, di sebelah kanan gol pasukan Nur Farhan Football Club. Jadi berlaku pada minit ke-15. Jadi satu tonik yang bagus lah. Satu tonik yang bagus kepada pasukan untuk bermain dengan lebih cemerlang. Selepas itu nampaknya pemain beri respon yang bagus. Mereka dapat menyerap serangan lawan dan seterusnya kembali menyerang pihak lawan seperti mana yang kita rancangkan lah cara bermain tu. Dan hasilnya pada minit ke-42, pada minit 42, Tuan Izo atau Jojo, pemain jemputan kita dari Dispatch, berjaya menambahkan jaringan gol kedua pada minit 42. Jadi dengan gol kedua itu menambahkan keyakinan juga, dan pada masa yang sama pasukan Nur Farhan mula bangkit, mula menyusun permainan mereka kembali untuk memberi saingan kepada kita. Dan akhirnya pasukan Nur Farhan berjaya menjaringkan gol pada minit-minit akhir perlawanan melalui pemain nombor 8 mereka, iaitu Nur Aminuddin. Nur Aminuddin berjaya menjaringkan gol walaupun sedikit kontroversi. Gol tu agak kontroversi kerana jika pada pandangan kita yang berada di tepi padang, bola tu pada mulanya terkena palang dan melantun keluar. Jadi terkena palang, terus bang keluar and then ditangkap oleh penjaga gol lah, game bang. Jadi sedikit pertikaian telah berlaku di antara pemain dengan pegawai perlawanan atau penjaga garisan masa itulah, kerana pemain mendakwa bola itu melantun di luar garisan, bukannya di sebelah dalam garisan. Namun pengadil memberikan gol tersebut kepada Nur Farhan Football Club. Jadi tepat pada minit-minit akhir lah. Jadi ada sedikit setback lah di situ apabila sedikit kontroversi, dan gol tu dikira dan diberikan kepada Nur Farhan sebagai gol yang sah. Jadi tamat masa separuh pertama, pemain masih lagi mempunyai keyakinan kerana masih mempunyai margin gol, dan jurulatih Kamar Rodi Ajat memberi beberapa tips lah, pandangan dan nasihat kepada pemain supaya untuk lebih agresif, lebih memperbaiki permainan lah untuk separuh masa kedua. Jadi bermula separuh masa kedua, permainan kita nampak masih pada pace yang sama, pada tahap yang sama permainan tu. Alhamdulillah, pemain bermain dengan bagus, dan hasilnya kita mendapat satu tendangan percuma betul di luar kotak penalti pada minit ke-55. Pada minit ke-55 KTFC berikan tendangan percuma di luar di belah tengah padang, dan sepakan tu diambil oleh Muhammad Al-Akraf yang bertindak sebagai kapten kita pada hari itu. Jadi Muhammad Akraf telah berjaya menyempurnakan tendangan percuma tersebut dan terus ke gawang. Apa lagi? 3-1. Bila 3-1 tu kita dah makin yakin. Tapi malangnya pasukan tidak dapat mengekalkan bentuk ataupun shape ataupun rentak permainan kita. Mifi nampaknya sedikit hanyut selepas gol ketiga, banyak switch off, dan Nur Amiruddin tu kembali mengganas lah, dan beliau telah berjaya menjaringkan gol pada minit ke-60 dan juga ke-90.
beliau hat-trick itu dan beliau adalah man of the match untuk hari itu. Tahniah untuk Nur Aminuddin. Bagus. Jadi selesai perlawanan pada minit ke-90 oleh kerana gol yang terakhir itu dihasilkan tepat-tepat pada last minute, sama macam masa pertama. Last minute 45, ini minit ke-90. Satu serangan dari belah kanan kalau tak salah saya, sayap bawa bola dan lintang. Dan antara lintang tu seterusnya disempurnakan oleh Nur Amiruddin lah. Jadi ada pemain mempertikaikan gol yang ketiga tu kerana didakwa pemain sayap berada dalam keadaan posisi pada keadaan posisi yang dah offside. Jadi ada sedikit lah suasana yang hangat bila ada penyokong yang mula hadap pada pengadil, mempertikaikan pengadil, ketua pengadil, dan kita sebagai pengurusan hendaklah bertindak untuk meleraikan keadaan. Kita cuba untuk menerima keputusan, apa saja keputusan yang diberikan pengadil kita terima, dan kita cuba mengelakkan supaya bibit-bibit ini tidak melarat. Jadi pengurusan menenangkan penyokong, menenangkan pemain dan menenangkan semua pihak-pihak yang terlibat lah supaya menerima perkara tu dan kita move on. Sikit sebanyak benda-benda begini, yalah kita bukan ada VAR kan, jadi namun begitu kita harus terimalah asam garam dalam bola sepak ni. Kita harus terima keputusan pengadilan muktamad. Apa yang kita boleh buat sekiranya berlaku, jangan ialah menghantar surat. Hantar surat sepahaman. Mungkin kita tidak dapat menukar keputusan, tapi kita berharap sekiranya ada sebarang kecuaian, ada sebarang pertikaian, kecuaian yang mengakibatkan pertikaian itu dapat diperbetulkan pada perlawanan seterusnya. Jadi itu kita tidak mengkritik penganjur, tapi kita berfikiran positif bahawa benda-benda ni tetap boleh berlaku kerana kita adalah manusia biasa kan, manusia, dan banyak pihak yang terlibat yang mana kadang di luar bidang kuasa pengurusan untuk bertindak, kerana fan kan ada macam-macam. Jadi kita cuba apa yang boleh kita cuba dia pihak kita lah, menenangkan mereka, menerangkan mereka, dan kita ambil perkara ni sebagai benda-benda yang positif, satu untuk yang kita belajar dan kita perbaiki. Untuk pengurusan penganjur pula, sebarang komplain ataupun laporan aduan yang dibuat perlu diambil dan dijadikan improvement pada perlawanan seterusnya dan juga edisi seterusnya. Nah, gitu. Jadi perlawanan itu berakhir dengan keputusan 3-3. Jadi satu, walaupun hampir membawa balik 3 mata pertama, 3 mata pertama yang penting untuk kelab dan debut. Jadi orang cakap permulaan yang sempurna kan, itu semua idaman, semua orang mengidamkan keadaan tu, mengidamkan satu permulaan yang sempurna, kemenangan yang pertama, supaya next game kita lebih yakin. Itu semua. Tapi kadang-kadang benda yang terlepas kan, dah slip, terlepas dua mata yang berharga, so pulang dengan satu mata, not bad lah. Dan kita perlu buat postmortem lah. Dia balik postmortem pasukan balik, macam mana dah lead 3-1, dah 2 goal cushion, tapi masih lagi boleh bolos 2 gol selepas pada tu, dan menyebabkan kita kehilangan 2 gol, hilang 2 mata. Jadi benda-benda ni perlu halusi. Kita kena sedar kenapa jadi itu, kenapa you dah lead, and then apa approach yang you ambil dalam game tu bila you dah lead, bila kita dah di depan, kita dah ada peluang untuk menang, tapi boleh terlepas. Jadi benda tu kena balik ke drawing board untuk postmortem.
untuk mencari Akif yang naik ke atas melangkah overlapping dengan cukup-cukup baik. Sekali lagi, satu crossing. Akif!